A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu kita lagi pada pagi ini, insya-Allah berkongsi sedikit perbincangan mengenai perkara yang selalu berlaku kepada kehidupan kita sebagai manusia. Sebagaimana yang telah kita maklumi muslimin muslimat sekalian, tentang penciptaan kita sebagai seorang manusia, yang mana apabila Allah menyatakan bahawa tujuan sebenar penciptaan manusia itu adalah untuk menjadi khalifah yang akan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini manusia yang akan memakmurkan bumi. Dalam hal ini, dalam masa yang sama Allah jadikan manusia, dan banyak ayat-ayat yang menyebut tentang tanggungjawab manusia. Di samping di sana Allah datangkan sekali dalam nak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti di sana perlu adanya panduan, adanya utusan para rasul, dan adanya yang akan menyampaikan panduan-panduan, peringatan-peringatan supaya apa yang Allah aturkan, tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Dengan sebab itu hari ini insya-Allah kita akan tengok sedikit perbincangan tentang peringatan yang Allah banyak sebut dalam ayat-ayat Al-Quran supaya kita dalam menjalani kehidupan sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini supaya tidak menjadi orang yang rugi dan orang yang malang. Allah sayang kepada kita. Sayangnya Allah supaya jangan sesekali kita menjadi orang yang rugi. Rugi dunia, apatah lagi rugi di akhirat. Malang di dunia, apatah lagi malang di akhirat. Jadi Allah datangkan begitu banyak peringatan-peringatan kepada kita supaya jangan kita jatuh ke dalam golongan orang yang malang dan rugi. Sebagaimana dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-'Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan makhluknya, iaitu masa. Wal-'asr, demi masa. Semua manusia berada dalam kerugian. Allah nyatakan secara umum, awalnya Allah kata semua manusia akan rugi. Kemudian Allah nyatakan selepas itu, kategorinya hanya orang-orang yang termasuk 4 kategori ini sahaja yang tidak akan rugi. Iaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amalan soleh, orang-orang yang saling menasihati supaya bersabar menghadapi mihnah, ujian kehidupan, dan juga orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran. Di sini kita akan tengok Allah mulakan dalam surah ini dengan makhluknya. Allah bersumpah. Bila mana dalam disebut sumpah, Allah bersumpah dengan makhluknya, maka di situ Allah nak nyatakan kepentingan Allah menciptakan makhluknya
Di sini tentang masa bermakna sangat-sangat perlu kepada kita untuk melihat kembali bagaimana makhluk Allah yang Allah ciptakan itu masa ini kita manfaatkan. Dan disebut kat sini masa bila? Yang pertama, al-as ini merangkumi masa dunia. Maksudnya seluruh kehidupan kita di dunia, dan secara khusus juga al-as kat sini merujuk kepada waktu asar. Jadi kalau kita tengok kepada riwayat yang menyebut tentang maksud merujuk kepada waktu asar ini juga, kenapa Allah sebut dengan waktu asar? Wal-as. Yang pertama, kalau kita lihat dari sudut waktu diturunkan ayat ini, sesuai dengan ayat ini surah Makkiyah, bila mana waktu orang Arab ini budaya waktu itu yang banyak menjalankan perniagaan, macam kita jugalah berniaga, bekerja. Jadi waktu asar ini adalah waktu kemuncak, orang sangat sibuk sebab semua nak tutup akaun, nak kira hasil untung berniaga, nak balik pejabat. Jadi waktu nak macam-macam lah aktiviti pada waktu asar ni, yang mana pada waktu ini jugalah kemuncak manusia biasanya lalai. Akan banyak lalai waktu ini sehingga kadang-kadang luputnya, paling banyak juga manusia luputnya solat asar disebabkan pada waktu asar ini. Jadi Allah bersumpah dengan waktu asar ini. Waktu ini secara khusus ramai manusia yang akan lalai. Kita tengok sekarang memang betul. Waktu ini kadang-kadang sembahyang asar pun dah nak ujung maghrib pun ada. Sebab risau waktu inilah nak hantar laporan kalau kepada ketua-ketua, kalau orang yang berniaga nak tutup akaun. Kadang-kadang kalau orang yang kerja pejabat, memang biasanya waktu asar lepas balik rumah baru nak sembahyang asar. Jadi macam-macam perkara dunia yang menyebabkan kita lalai dengan waktu ini. Ini secara khusus Allah sebut dengan waktu asar. Sangat rugi manusia yang lalai dengan dunia, sebagaimana Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7 juga, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum fil akhirati hum ghafilun. Orang-orang yang mereka sangat tahu, sangat mahir dalam urusan, sangat maju dalam urusan zahiran minal hayati dunya. Mereka sangat ada ilmu, sangat mengetahui, pakar dalam urusan yang berkaitan dengan dunia. Menyebabkan mereka lalai. Dengan dunia ni kita akan jadi lalai. Wahum anil akhirah ghafilun. Sedangkan perkara yang berkaitan dengan akhirat mereka tak ambil berat sebagaimana dengan urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, contoh benda simple lah. Kita nak, kalau kita orang yang berkejaya, kita nak teratur, tersusun, ikut jadual, nak tahu. Kalau sekarang ni kita nak dalam dunia IT, kita nak mahir. Dan benda itu memang perlu. Tetapi kita jangan lupa bahagian yang lebih utama, iaitu tentang akhirat. Berapa ramai yang sanggup bersekam mata, buat OT dan sebagainya kerana urusan dunia. Tetapi dalam urusan akhirat meremehkan dan juga tidak mengambil berat sebagaimana dia mengambil berat dalam urusan dunia. Jadi ini antara beberapa ayat yang Allah sebut tentang ruginya manusia kerana terlalu lalai dengan urusan dunia, menyebabkan mereka lalai, mereka melupakan urusan yang lebih besar. Kerana di sana nanti orang-orang yang lalai dengan kehidupan ini, maka dia akan Allah sebut mereka akan menjadi golongan yang malang dan rugi kerana akan menyesal. Kita akan tengok nanti. Sebenarnya sangat banyak ayat-ayat yang Allah peringatkan kepada kita tentang malangnya menjadi golongan yang menyesal. Dalam surah Maryam Allah juga menyebut dalam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasrah iz qudiyal wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wahai Muhammad, beri peringatan, beri amaran kepada manusia tentang akan datang pada satu hari disebut yaumal hasrah, hari penyesalan.
perkataan al-hasrah kita akan tengok tadi. Allah sebut ada dua lafaz yang merujuk kepada penyesalan. Dan penyesalan yang paling besar Allah sebut dengan disebut satu golongan yang namanya al-hasarat. Golongan penyesalan-penyesalan yang berlaku di akhirat. Sangat detail Allah perincikan. Subhanallah. Kalau kita akan tengok sampai begitu sekali Allah perincikan supaya apa? Supaya kita tidak menjadi golongan yang menyesal. Beri peringatan tentang akan berlakunya Yaumal Hasrah. Hari penyesalan ini juga nama bagi hari kiamat. Iza qudiyal amr. Waktu ini akan diselesaikan semua perkara. Dibicarakan, dihisap semua perkara yang berkaitan dengan manusia dan juga jin. Sedangkan Allah sebut wahum fi ghaflatin. Sedangkan pada waktu dunia di atas dunia dahulu mereka lalai. Wahum la yu'minun, dan juga mereka tidak mahu beriman, tidak mahu mempercayai akan adanya hari hisab, hari penyesalan ini. Jadi Allah datangkan, nanti kamu akan menyesal bila kamu tahu betapa hari penyesalan ini hari yang sangat malang bagi manusia yang sangat lalai dengan kehidupan di dunia. Muslimin muslimat, kita akan tengok selalunya bila kita kata menyesal, sebagaimana pepatah Melayu juga menyebut, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada apa guna, nasi dah menjadi bubur. Tapi sekarang bubur boleh makan lagi. Memang lagi tambah-tambah zaman musim sejuk ni lagi sedap makan bubur lah. Tapi nak beritahunya, menyesal kemudian tu tak ada guna. Sebab apa? Dan biasanya menyesal ini selalunya datang lambat, sudah terlambat. Datang pada masa yang tak sempat untuk nak buat apa dah. Nak ubah. Yang ini yang menyesal yang Allah sebut, jangan jadi sampai menyesal pada waktu yang disebut sebagai al-hasrah. Sebab dalam Al-Quran disebut dua perkataan. Satu Allah ceritakan sebut dengan perkataan an-nadamah. An-nadamah penyesalan juga. Dan yang kedua Allah sebut dengan perkataan al-hasrah. Kita akan tengok dua perbezaan Allah sebut. Yang pertama an-nadamah, Allah sebut di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali, yang mana disebut golongan yang menyesal ini dengan lafaz an-nadimun, orang-orang yang menyesal. Apa maksud an-nadamah ini? Menyesal, iaitu rasa menyesal setelah melakukan satu-satu kesalahan. Rasa menyesal yang timbul dalam hati kerana telah melakukan satu perkara yang salah, satu dosa pada masa lalu. Tetapi rasa penyesalan ini dia terbuku di hati. Tak sampai satu tahap tak mampu nak diungkapkan dengan kata-kata. Dan ini yang menyebabkan berlakunya kegelisahan di dalam hati, yang menyebabkan pelakunya, orang yang menyesal itu dia akan menderita, merasai penyesalan tersebut. Yang ini Allah sebut secara khusus dalam Al-Quran dalam 5 tempat, 4 kisah dalam Al-Quran dan 1 kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu an-nadamah. Yang kedua Allah menyebut dengan perkataan al-hasrah, ataupun jamaknya al-hasarat, penyesalan-penyesalan. Yang ini paling banyak Allah sebut dalam Al-Quran, yang mana dia merujuk kepada rasa menyesal yang sangat-sangat menyesal, sangat dahsyat rasa menyesal ini, iaitu penyesalan yang tidak berkesudahan. Dan penyesalan ini menyebabkan tak ada peluang untuk melakukan taubat. Menyesal, rasa patah hati, sedih. Tetapi bezanya penyesalan ini Allah sebut, Allah rakamkan. Di sana rasa penyesalan ini menyebabkan adanya di sana rayuan-rayuan, rintihan-rintihan orang yang menyesal. Yang ini mungkin kalau sempat kita akan sebut, mungkin kalau tak kita, sebab perinciannya sangat panjang. Allah rakamkan orang-orang yang termasuk dalam golongan al-hasarat ini bermula saat
kematian dia. Allah rakamkan setiap dialog. Subhanallah ya, muslimin muslimat, Allah rakamkan dialog orang yang menyesal ini sangat detail dan sangat jelas. Bermula saat dia menghadapi saat kematian, waktu diangkat jenazahnya menuju kubur, waktu berada di alam barzah, sehinggalah berada di padang mahsyar, dan yang paling banyak Allah sebut dialog penghuni neraka yang menyesal. Allah rakamkan satu-satu dialog-dialog penyesalan tersebut secara detail melalui ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ini disebut, yang ini yang paling malang. Kalau an-nadamah ni tadi, menyesal juga Allah paparkan melalui penceritaan kisah-kisah yang berlaku sebelum ini, supaya kita mengambil pengajaran supaya jangan berlaku sedemikian. Dia menderitai juga, tapi tidak disebut di sana rayuan ataupun rintihan mereka-mereka yang menyesal. Sebab Allah jadikan supaya rasa penyesalan orang yang an-nadamah ini tadi, yang berlaku penyesalan tadi, supaya dia menderita dengan rasa penyesalan tersebut. Baik, kita akan tengok bila Allah sebut tentang tadi an-nadamah, yang keduanya tentang al-hasrah dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebut kazalika yurihumullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah akan memperlihatkan nanti di hari pembalasan nanti, segala amalan mereka itu akan menjadi apa? Hasaratin alaihim, penyesalan buat mereka. Waliyazubillah ya. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan tengok kita nak tengok pada pagi ini tentang golongan an-nadimun tadi ataupun an-nadamah, iaitu golongan yang menyesal, yang Allah paparkan melalui 5 kisah dalam Al-Quran, 4 kisah yang berlaku pada umat yang terdahulu dan 1 kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 golongan yang disebut dalam Al-Quran yang Allah sebut, Allah nyatakan dengan mereka adalah golongan an-nadimun. Mereka adalah golongan yang menyesal. Siapa mereka? Iaitu yang pertamanya dalam kisah Qabil dan Habil, iaitu kisah anak Nabi Adam alaihi salam. Yang mana kita semua rasanya semua makruf dengan cerita ini. Berlakunya pertelingkahan di antara Qabil dan Habil, yang mana Qabil yang tidak berpuas hati dengan Habil kerana bila mana Allah perintahkan Nabi Adam AS memerintahkan kepada anaknya untuk mempersembahkan korban. Kita pun tak lama lagi itu pun disentuh bagaimana bila nak kita tak lama lagi akan menyambut hari raya korban. Bagaimana korban yang dituntut dalam Islam. Begitu juga dengan Qabil dan Habil, apabila diminta oleh Nabi Adam alaihi salam supaya melakukan korban, maka Habil telah mempersembahkan dengan korban yang baik. Dicari binatang ternakan yang baik, manakala Qabil dia memberi korban dari yang biasa-biasa, yang tidak baik, dan Allah nyatakan Allah menerima korban Habil. Maka ini menyebabkan perasaan marah kepada Qabil, kepada adik-beradiknya sendiri, abang ataupun adiknya sendiri. Qabil ini disebut sebagai anak pertama Nabi Adam AS. Sehingga dirakamkan perasaan marah Qabil ini, Allah sebut bermula ayat 30 hingga ayat 33 surah Al-Ma'idah. Fatawwa'at lahu nafsahu qatla akhihi faqatalahu. Sehingga akhirnya perasaan marah Qabil ini mendorong dalam jiwanya, kita sebut pada perbincangan yang lalu, antaranya nafsul ammarah, yang menyebabkan manusia akan melakukan marah. Daripada nafsu marah inilah
yang paling banyak menyebabkan manusia juga akan menyesal dengan perbuatan mereka. Begitu juga dengan Qabil. Dia yang terdorong dengan perasaan nafsul ammarah ini, hingga akhirnya dia telah membunuh. Faqatalahu, maka dia telah membunuh Habil. Allah sebut pada ayat ini mula-mula, fa'asbaha minal khasirin, maka jadilah dia orang yang rugi. Cuba kita perhatikan ya muslimin muslimat, bila mana Allah menyebut tentang penyesalan ini, kita tengok beberapa ayat sebelumnya Allah akan sebut, sebelum dia menjadi orang yang menyesal, Allah akan sebut dahulu dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Jadi maknanya apa? Orang yang menyesal adalah orang yang malang. Orang yang malang ini kenapa kita katakan dia adalah orang yang malang? Kerana dia adalah termasuk dalam golongan yang rugi. Itu yang tadi Allah bersumpah dengan Al-As tadi. Jangan semua manusia akan rugi. Kerana dia akan termasuk juga orang yang menyesal ini, Allah dahulukan. Mereka telah termasuk di kalangan orang yang rugi. Fa'asbaha minal khasirin. Kemudian Allah sebut selepas itu, akhirnya Qabil bunuh. Kemudian akhirnya Allah sebut pada penghujung ayat 31, fa'asbaha minan nadimin, maka jadilah Qabil ini di kalangan orang yang menyesal. Kerana apa? Setelah dia membunuh saudaranya Habil ini, maka Qabil ini dia rasa menyesal dalam hatinya. Timbul rasa menyesal, rasa bersalah. Tambah dia tak tahu nak buat macam mana dengan mayat Habil ini, maka Allah datangkan tunjuk sejarah pertama berlakunya pembunuhan ialah sejarah Qabil membunuh adiknya Habil. Maka Allah datangkan dengan dua ekor burung supaya mengajar bagaimana untuk menimbus ataupun menanam mayat yang mati ni tadi. Jadi dalam masa yang sama Qabil ini dia rasa menyesal. Tapi Allah sebut penyesalan itu bukan lagi penyesalan dalam bentuk bertaubat. Penyesalan itu bukan lagi dalam bentuk rasa bersalah. Dia kadang-kadang kita akan tengok orang yang biasa dia buat salah. Dia kadang-kadang memang masa dia buat tu kadang-kadang dia tergamam. Dia rasa memang akan rasa dicampak dalam hatinya rasa menyesal. Tetapi rasa menyesal itu dia sehingga sampai dia tak boleh nak mampu nak sebut minta maaf contohnya, ataupun dia tak mampu untuk melakukan taubat, beristighfar. Allah menjadikan rasa penyesalan itu terbuku dalam hati, dan orang yang melakukan dosa tersebut dia akan merana dengan rasa penyesalan tersebut. Itulah juga yang berlaku kepada Qabil ini tadi. Setelah dia membunuh Habil, dia rasa menyesal dan dia menderita dengan rasa penyesalan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut penyesalan, rasa menyesal dengan perkataan nadimun ini, iaitu orang-orang munafik. Kita tahu Allah sebut lafaz orang munafik ini dalam Quran dengan kataan al-munafiqun, al-munafiqin wal munafiqat. Orang munafik di kalangan orang lelaki dan juga orang perempuan sebanyak 32 kali. Dan secara khusus Allah sebut dalam turunkan satu surah namanya surah Al-Munafiqun. Nak menceritakan bagaimana salah satu sikap orang munafik ini, ciri-cirinya bagaimana, sangat suka berbohong, talam dua muka, suka melakukan kerosakan percakapan sama ada dalam perbuatan ataupun percakapan. Bila dia diminta untuk berjihad, tak suka untuk pergi berperang, suka melemahkan semangat orang-orang Islam. Ini antara ciri, maknanya tidak terhad kepada yang biasa kita sebut bila bercakap bohong, bila berjanji mungkir. Ini secara khusus Allah sebut melalui ayat Al-Quran ciri-ciri orang munafik. Dan juga antara yang paling banyak juga Allah sebut orang munafik sikapnya ialah memang suka menjadi tali barut kepada musuh Islam. Yang mana mereka akan mencari peluang untuk bekerjasama dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Yang ini yang disebut Allah sebut secara khusus orang munafik
mereka adalah an-nadimun, orang yang menyesal. Iaitu Allah masih sebut dalam surah Al-Ma'idah juga. Allah paparkan sejarah orang munafik. Pada zaman Rasulullah SAW, Allah sebut fataral ladzi fi qulubihim maradun. Kamu akan tengok Allah paparkan sikap buruk orang munafik, iaitu orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, sakit. Allah sebut orang yang munafik ni dalam hatinya ada sakit. Yusari'una fihim. Apa dia? Antaranya ialah mereka suka pergi bekerjasama, mengadakan kerjasama dengan pihak musuh dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk melihat kehancuran Islam. Yang mana berlaku pada zaman Rasulullah SAW, orang munafik ini dia suka memihak kepada orang Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Sebab dalam hati mereka yakin bahawa kekuatan orang Yahudi, kekuatan orang Nasrani sangat hebat, sangat besar dan dapat mengalahkan orang Islam. Tak mungkin, dia kata tak ada guna duduk berpihak dengan orang Islam. Orang Islam ada apa? Setiap bilangan yang nak pergi berperang pun sikit. Tetapi Allah paparkan perkiraan yang dilakukan, keyakinan orang-orang munafik ini adalah salah. Mereka yakin bahawa musuh-musuh Islam ini, orang Yahudi, orang Nasrani ini kuat. Orang Quraisy kuat. Dan mereka melakukan kerjasama, menghasut orang-orang Islam sendiri pun supaya tak yakin dengan kekuatan Islam. Tapi kita akan tengok berapa siri yang berlaku peperangan. Melainkan dalam peperangan Uhud, peperangan-peperangan yang berlaku di antara orang Islam sama ada dengan orang pihak Quraisy ataupun dengan kuasa-kuasa besar, semuanya memihak kepada orang Islam. Islam diberikan kemenangan. Maka Allah datang, Allah sebut menyesalnya orang-orang munafik, menyesal dengan keyakinan yang pernah tersimpan dalam hati mereka. Mereka duk yakin kata orang musuh Islam ni lagi kuat, tapi akhirnya Allah sebut fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Akhirnya mereka menjadi atas apa yang mereka sembunyikan dalam hati, dalam diri mereka, dalam hati mereka. Dia duk rasa memang susah kalau kita nak bersama dengan orang Islam ni. Orang Islam ada apa? Tak kuat. Demo senjatanya canggih. Kita nak lawan dengan apa? Mereka lagi ramai. Sampai sekarang pun macam tu. Keyakinan sebahagian daripada orang-orang Islam tak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa intan surullah hayang surukum. Jika kamu tolong agama Allah, kamu bersama dengan agama Allah, nescaya Allah akan menolong kamu. Yang inilah yang juga berlaku kepada orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, dan sifat munafik ini akan berkekalan sehingga hari kiamat. Dia akan rasa menyesal di kemudian hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menyebut orang an-nadimin ini, siapa dia? Iaitu golongan kaum Nabi Hud alaihi salam. Yang mana kaum Nabi Hud mempertikaikan tentang kelayakan Nabi Hud alaihi salam sebagai seorang rasul, dan mempertikaikan hari kebangkitan. Mereka rasa megah dengan kemajuan yang ada pada mereka. Memperlekehkan Nabi Hud alaihi salam. Allah rakamkan dalam surah Al-Mu'minun bermula ayat 33 hingga 40. Nanti kita kalau ada masa puan-puan boleh tengok. Sehingga mereka sebut berapa kali wama nahnu bimab'usin. Takkannya kami tak akan dibangkitkan, dipelekehkan di hadapan Nabi Hud alaihi salam ni. Dia kumpulkan tulang belulang binatang-binatang dan dikumpulkan depan Nabi Hud. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana tulang belulang yang mayat-mayat yang dah jadi tulang belulang ini akan mampu dibangkitkan balik menjadi manusia yang sempurna. Dan kamu pun akan jadi kalau kamu dah jadi tulang macam ni, kamu pun akan jadi orang balik ke? Mereka pertikaikan. Wama nahnu lahu bimu'minin. Kami tak akan sekali percaya kepada kamu, wahai Hud.
Sehingga Nabi Hud mengangkat tangannya. Qala rabbin surni bima kazabun. Wahai Allah, tolonglah aku wahai Allah, kerana mereka semua ni tak nak dengar. Mereka mendustakan seruanku. Maka Allah sebut, qala amma qalilin. Tak mengapa wahai Nabi Hud. Sikit je lagi. Fa la yusbihunna nadimin. Kamu akan tengok mereka akan menjadi golongan yang menyesal. Akhirnya apa yang berlaku? Allah datangkan. Allah arahkan Nabi Hud supaya beritahu akan datang nanti satu azab. Mereka tak percaya, kata mana mungkin kamu boleh buat apa Hud? Maka Nabi Hud meneruskan munajatnya. Akhirnya Allah datangkan dengan satu angin taufan yang sangat kuat, dengan satu suara yang gegak gempita yang menyebabkan bila mereka terkena angin itu, mereka menyebabkan mereka hancur seperti sampah sarak yang dibawa banjir besar. Mayat-mayat bergelimpangan, sehingga akhirnya dibawa dengan angin ini seolah-olah seperti sampah yang dibawa, sampah yang ada dalam banjir besar. Begitulah Allah sebut akhirnya mereka menjadi nadimin, golongan yang menyesal, kerana mereka tak boleh lagi tak boleh nak buat apa dah. Itu kaum Nabi Hud. Yang keempat Allah sebut an-nadimun ini juga, iaitu kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihi salam. Sama juga sebagaimana kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh tidak percaya kepada Nabi Saleh sebagai seorang rasul. Bahkan mereka mencabar supaya datangkan mukjizat. Betul ke kamu ni Saleh, kamu kata bahawa kamu ni rasul? Kalau betul kamu rasul, datangkan satu tanda, datangkan satu bukti, datangkan satu mukjizat bahawa menunjukkan kamu boleh buat satu perkara yang luar biasa, yang menunjukkan kamu ni bukan manusia biasa-biasa. Akhirnya Allah datang. Fa ma atat illa basyarum misluna. Dan surah Al-Mu'minun ayat 154 Allah sebut, kaum Nabi Saleh sebut, kamu ni tak ada, kamu ni macam kami juga. Illa basyarun misluna, macam kami juga, orang biasa. Fa'ti bi ayatin, maka datangkan satu tanda, satu bukti, in kunta minas sadiqin, sehingga sekiranya betul kamu adalah orang yang benar, datangkan satu bukti. Maka akhirnya Allah datangkan kepada Nabi Saleh seekor unta betina keluar daripada celahan batu, yang mana Nabi Saleh sebut, unta ini kamu jangan usik dia, jangan cederakan dia, jangan buat apa-apa, biarkan dia makan minum. Tapi apa yang dibuat? Mula-mula Nabi Saleh kata jangan buat apa-apa, biarkan unta ini, jaga dia dengan baik. Tapi kaum Nabi Saleh ini dia hari pertama okey lagi. Dia kata tak ada apa-apa pun, apa nak buat dengan unta ni. Hari kedua, hari ketiga, sehingga setelah hari keempat, mereka tak sabar mula dicocok-cocoknya unta tersebut, dia nak tengok. Sebab Nabi Saleh kata kamu jangan usik, nanti kamu akan berlaku sesuatu kepada kamu kalau kamu ingkar dengan perintah ini. Jadi dia orang tak percaya, tak ada apa pun. Akhirnya fa'aqaruha, mereka telah membunuh unta tersebut. Fa'asbahu nadimin, kata Allah. Maka hasil perbuatan mereka itu, mereka menjadi orang yang menyesal. Menyesalkan apa? Akhirnya Allah turunkan setelah berlalunya 4 hari, Allah datangkan bala azab dengan gempa bumi yang sangat dahsyat, disertai dengan guruh dan petir, sehingga akhirnya kaum Samud hancur sehancurnya. Tak ada apa yang tinggal melainkan Nabi Saleh dengan hanya beberapa orang sahaja yang beriman, dan Allah gantikan selepas itu dengan kaum yang lain. Ini antara contoh 4 kisah yang berlaku, orang-orang yang Allah sebut mereka ini adalah orang an-nadimin. Dan yang kelima, Allah sebut perkara yang berlaku juga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku di kalangan sahabat Nabi sendiri, yang mana
perkara ini menjadi satu pengajaran, satu ibrah yang cukup besar kepada kita untuk kita teliti. Iaitu Allah paparkan sebagai satu peringatan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal ini. Supaya kita apabila dalam kita bermuamalah dengan orang, kita menjadi orang yang berhati-hati, orang yang teliti dengan perkhabaran yang kita terima. Dalam ayat yang biasa kita dengar, dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman. Cuba kita tengok, Allah sebut kat sini, Allah panggil, seru, ingatkan kepada orang yang beriman. Sebab ayat ini diturunkan kepada di kalangan sahabat sendiri, kepada orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, bila datang kepada kamu seorang yang fasik. Kita tengok nanti siapa dia orang yang disebut. Asalnya Allah sebut awal, asalnya beriman tapi dia menjadi orang yang fasik. Fatabayyanu, maka perlu kamu tabayyun, perlu ada di sana, kamu kena selidik dulu, kaji dulu tentang kebenaran, kesahihan berita tersebut. Sekiranya tidak, antusibu qauman bijahalah, supaya nanti kamu tidak melakukan satu perkara yang membawa kepada penyesalan kamu akibat kamu membuat satu-satu keputusan, kamu buat satu-satu tindakan yang menyebabkan pihak dengan bijahalah, dengan tidak benar, dengan tidak betul, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya kamu akan menyesal dengan perbuatan kamu tersebut. Ayat ini Allah turunkan satu penegasan yang menyebut, yang pertamanya Allah nak sebut tentang kalau datang satu berita daripada orang yang fasik. Siapa dia orang yang fasik? Secara umum, orang yang fasik ialah orang yang keluar daripada garis panduan Islam. Keluar daripada tindakan dia, percakapan dia, keputusan yang dibuat, keluar daripada hukum hakam yang telah digariskan oleh Islam. Selain disebut secara khusus dalam fiqh, iaitu orang yang berkekalan melakukan dosa kecil ataupun orang yang melakukan dosa besar. Disebut juga oleh para mufassirin, fasik dalam ayat ini juga merupakan ciri bagi orang yang munafik. Orang munafik pun cirinya sama juga dengan orang yang fasik dalam bab berbohong, melakukan dosa iaitu dosa berbohong. Dan ayat ini diturunkan. Kita tengok latar belakang yang menyebabkan penurunan ayat ini, kita akan boleh tengok secara detail. Kita nak memahami kenapa ayat ini diturunkan kepada sahabat, iaitu dalam satu hadis yang diceritakan sendiri oleh Al-Haris bin Abi Dirar Al-Khuzai. Setelah berlakunya perang Bani Mustalik. Ini kita akan tengok dalam sirah yang menceritakan bagaimana berlakunya perang Bani Mustalik, hasil daripada onar ataupun hasutan yang dilakukan oleh orang-orang munafik juga, yang melaga-lagakan sehingga tercetusnya perang Bani Mustalik. Saya tak nak mendetailkanlah peperangan tersebut. Akhirnya orang Islam, Rasulullah bersama dengan orang Islam dapat mengalahkan Bani Mustalik yang berlaku sekitar tahun 6 Hijrah. Jadi selepas peperangan tersebut, sekitar, dia mengatakan sekitar yang ditawan adalah sekitar 200 orang tawanan, termasuk salah seorangnya ialah anak kepada pemimpin Bani Mustalik, iaitu Al-Haris bin Abi Dirar Al-Khuzai. Dia perang Bani Mustalik ni ketuanya Al-Haris bin Abi Dirar Al-Khuzai. Bila kalah dalam peperangan ni, yang ditawan ialah termasuklah anak perempuannya, namanya Juwairiyah bintu Al-Haris. Jadi bila anak perempuan dia ditawan, maka Al-Haris ini dia pun nak pergi jumpa Rasulullah untuk menawarkan nak tebus anak dia ini dengan beberapa ekor unta. Dia bawa beberapa ekor unta.
Bawa ekor unta sampai satu tempat. Sebelum sampai ke Madinah, dia sorok 2 ekor unta. 2 ekor unta yang elok lah. Yang sehat, yang elok lah. Unta merah mungkin. Unta yang paling baik, unta merah. Dia sorok 2 ekor. Kemudian dia pun pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, Ya Muhammad. Dia bukan panggil Ya Rasulullah. Bukan, dia masa itu tak Islam lagi. Ya Muhammad, aku datang pada hari ini untuk aku tebus anak aku, Juwairiyah. Ni aku bawa berapa ekor unta. Nabi pun tengok kepada Al-Haris, kemudian Nabi kata, mana lagi 2 ekor unta yang kamu sorok? Bila dengar Nabi sebut macam tu, terkejut Al-Haris. Sebab dia macam mana Muhammad boleh tahu dia sorok 2 ekor unta ni tadi. Bagaimana Nabi tahu? Sudah tentu datangnya daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Terkejutnya Al-Haris ini, dia kata, macam mana kamu tahu? Sehingga akhirnya Al-Haris berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan annaka Muhammadan Rasulullah. Terus Al-Haris bin Abi Dirar masuk Islam. Dia kata sebab dia mana mungkin kalau manusia biasa dapat tahu perkara tersebut. Sebab sebelum ini dia banyak tahu tentang cerita tentang Nabi Muhammad ini daripada dengan cara yang salah. Siapa yang bagi info yang salah ni? Orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay. Jadi banyak berita buruk yang dia terima tentang dia tahu tentang Muhammad. Di samping dia tahu juga bila sebut Muhammad ini orang yang baik. Jadi bila dia sendiri berhadapan dengan Muhammad dan dia dengar, maknanya ini memang betul dia adalah utusan Allah. Terus dia masuk Islam. Akhirnya dia kata kepada begitu juga dengan Juwairiyah, akhirnya baginda Rasulullah SAW kahwin dengan Juwairiyah bin Al-Haris ini, anak Al-Haris bin Abi Dirar ini. Dan akhirnya kita akan tengok impak yang cukup besar. Bila Al-Haris ini masuk Islam, orang-orang pengikut-pengikut dia tu semua masuk Islam. Ini Al-Malak, peranan ketua kaum ini sangat besar. Bila ketua, begitu juga kalau kita nak berdakwah, antaranya juga kita kena juga tackle yang ketua ni. Kerana pengaruh ketua ini sangat besar dalam dakwah. Orang bawah bila dia tengok pemimpin dia dah nak terima kebenaran, terima Islam, maka dia pun akan ikut. Biasanya macam itulah lazimnya. Jadi bila Al-Haris ni tadi peluk Islam, ramai di kalangan kaum dia masuk Islam. Maka Al-Haris waktu itu dia berjanji dengan Rasulullah, Ya Rasulullah, lepas ni aku akan ajak lagi, aku akan dakwah orang kampung aku, Bani Mustalik ini, supaya mereka menerima Islam. Dan aku akan, sebab Bani Mustalik ni pun banyak harta, dan aku akan kumpulkan harta-harta ini untuk diberi zakat. Kumpulkan zakat, nanti aku akan hantar kepada kamu. Kemudian kata Nabi, tak apa, nanti kamu balik dulu. Nanti sampai masanya nanti untuk diberi zakat, aku akan hantar utusan kepada Bani Mustalik untuk utusan ini untuk kutip zakat. Maka baliklah Al-Haris ke tempatnya di Bani Mustalik. Kemudian dalam waktu yang sama dia Al-Haris ini orang bawah dia, orang kampung dia dah banyak masuk Islam dan dia kutip zakat. Dia tunggu mana lagi utusan Nabi tak sampai. Harta dah banyak ni nak bagi zakat. Tunggu tak sampai. Akhirnya Al-Haris dia rasa tak sedar hati. Macam mana agaknya ada benda yang berlaku ni. Mungkin ada Nabi, mungkin ada perkara yang berlaku yang menyebabkan kemarahan Rasulullah dan juga menyebabkan kemarahan Allah. Tak apalah katanya. Aku sendiri nak pergi Rasulullah, bawa harta zakat ini, aku sendiri yang akan serahkan kepada Muhammad. Pada masa yang sama, pada waktu itu, Nabi telah menghantar Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah untuk pergi kutip zakat daripada Bani Mustalik tadi, sebagaimana yang Nabi janjikan kepada Al-Haris. Tapi agak terlambat. Waktu itu Al-Haris dah keluar daripada Bani Mustalik menuju ke Madinah. Al-Walid bin Uqbah beserta dengan rombongannya baru nak pergi.
Sampai di pertengahan jalan, Al-Walid ni dia rasa macam Al-Walid ni pun dia baru juga masuk Islam. Jadi bila dia pun tahu Al-Haris ini pun masuk Islam, sama-sama baru lagi masuk Islam, dia tahu Bani Mustalik ini juga pengaruhnya besar. Jadi dia rasa takut. Dia patah balik. Tak jadi dia pergi ke Bani Mustalik, tapi dia patah balik ke Madinah dan dia berjumpa dengan Nabi. Apa yang disampaikan kepada Nabi? Ya Rasulullah, innal Haris mana'ani zakah wa arada qatali. Ini dalam hadis yang diceritakan sendiri oleh Al-Haris. Ya Rasulullah, Haris tak nak bagi zakat. Tak nak bayar zakat kepada sebagaimana yang diarahkan dan dia nak bunuh aku. Nabi bila dengar tu, apa Nabi buat? Tindakan Nabi. Nabi tak ada marah, tak ada apa lagi. Nabi hantar balik bila Nabi tahu ada rombongan Al-Haris dah nak sampai ke Madinah, maka Nabi utus satu rombongan lain, pergi kamu berjumpa dengan Al-Haris. Stopkan dia kat dulu di luar kota Madinah. Akhirnya rombongan ni tadi pergi jumpa, tanya, kenapa kamu datang nak masuk? Sebab bila Al-Walid ni tadi kata Al-Haris datang nak bunuh. Nabi pun hantar, cuba selidik apa sebenarnya yang berlaku. Jadi rombongan ini, yang kedua ni tadi, pergi jumpa dengan Haris, tanya selidik, kamu datang buat apa? Kata kami datang, Al-Haris kata kami datang nak jumpa Rasulullah, nak bagi zakat. Dan Al-Haris kata aku sendiri nak pergi jumpa dengan Rasulullah. Maka Al-Haris pun dibawa menghadap kepada Rasulullah. Kemudian Nabi, bila sampainya Al-Haris ini, Nabi terus tanya, selidik. Wahai Al-Haris, betul ke kamu ni tak nak bayar zakat? Mana'ta az-zakah? Memang kamu tak nak bayar zakat? Dan betul ke kamu nak bunuh utusan aku tadi, utusan Al-Walid ni tadi? Maka apa kata Al-Haris? La wallazi ba'asaka bilhaq. Ya Rasulullah, tidak. Demi Tuhan yang telah mengutuskan kamu dengan kebenaran, ma ra'aituhu wala atani. Aku tak pernah jumpa pun dengan Al-Walid ni. Dan dia tak pernah datang pun berjumpa dengan aku. Maka dengan sebab itulah terus Allah turunkan ayat ini. In ja'akun fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kamu khabar daripada siapa? Fasik. Tengok. Subhanallah, Allah sebut sahabat ni tadi yang namanya Al-Walid bin Uqbah ni tadi. Terus Allah tegur, Allah sebut orang yang melakukan pendustaan, orang yang ataupun dia dah twin apa-apa berita info ini, dosanya adalah dosa, dilabelkan sebagai orang fasik, orang yang melakukan dosa besar. Kerana kesannya sangat buruk. Bila melakukan ataupun melaporkan berita yang salah ataupun tanpa usul periksa. Begitu juga orang yang menerima. Ingatan yang paling pentingnya, inja'akum, datang kepada kamu satu berita yang disampaikan yang kamu tak tahu, satu peribadi orang tu, mungkin daripada info yang kita tidak tahu sumbernya daripada mana, ataupun kita tahu sumbernya, disebut contohnya zaman sekarang, ini hadis, kena cek betul ke ni hadis. Mungkin dia adalah palsu, cukup banyak sekarang ni. Sebab zaman sekarang ni zaman orang suka viral. Semua benda orang berlumba-lumba. Ini satu fitnah zaman kita. Orang nak jadi orang the first. Orang nak jadi orang pertama viral. Cukup seronok. Dapat je. Ini kalau viral ni memang meletup ni. Nak kutip followers, likers banyak terus sebar. Tak selidik. Tak cermat dalam menerima berita. Rasa macam bersalah agaknya. Sekarang orang tak tahu. Takkan kena beritahu ni benda ni. Tanpa mengetahui adakah berita yang diterima tu betul ataupun tidak. Tak selidik. Sebab itu orang sebut, fatabayyanu. Selidik dahulu. Kaji dulu. Cek. Tanya dulu. Pastikan kesahihan. Kalau tidak, kamu akan jadi orang yang menyesal. Menyesalnya, kalau menjadi an-nadimin, menyesalnya, Allah sebut, daripada an-nadimin ini juga
menyesal ini akan membawa kepada penyesalan, kepada al-hasarat ni tadi, hari penyesalan. Yang ini mungkin kita tak akan bincang pada hari ini, tapi sangat banyak menyesal yang tidak berkesudahan, yang mana tidak diberi lagi peluang untuk bertaubat. Jadi menyesal yang macam mana yang sepatutnya kita, kalau kita sekarang ni mungkinlah memang banyak kita melakukan kesalahan selama ini, ya Allah rupanya silap, banyak kita sebarkan perkara-perkara yang kita tidak pasti. Ingatan juga kepada kita yang muslimin muslimat, dalam hal sebegini, bagi kita ini antara perkara yang sangat besar lah, sangat susah untuk kita jaga, tapi bermadailah dengan ingatan juga yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nak mengekang diri kita ini, nak mengawal diri kita ini, jangan terlalu cepat untuk kita menghukum misalnya seseorang bila kita menerima satu berita. Jangan terlalu cepat kita mengambil satu-satu keputusan apabila kita menghadapi satu-satu situasi tanpa kita melakukan penelitian, selidik dulu, kaji dulu. Begitu juga dengan apa-apa info berita yang kita terima yang kita tidak pasti, maka sudah tentu kita memerlukan kepada penyelidikan, teliti dulu. Kalau tak tahu, kita bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Sebab kita bimbang dalam hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban. Cukuplah seseorang itu dilabelkan menjadi kadiban, seorang pendusta, an yuhadditha bi kulli ma sami'a, iaitu orang yang pendusta ini, dia akan an yuhadditha bi kulli ma sami'a, dia akan suka cakap semua benda yang dengar. Dia dengar, oh ya ke, dia pun cakap. Oh ya ke, dia pun copy, dia paste. Itu maksud zaman sekarang, copy paste lah. Orang yang dia tidak berhati-hati, tak teliti, maka hati-hatilah, takut kita menjadi golongan yang fasik. Kafa bil mar'i kaziba. Cukuplah, kamu akan jadi seorang pendusta setiap kali apa saja kamu dengar, kamu sembangkan, kamu viralkan tanpa ada terlebih dahulu, tak dicek dahulu kesahihannya, tak diteliti dulu kebenarannya, membawa kepada kita akan jatuh kepada golongan orang yang fasik, waliyazubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu antara perkara yang sedikit sebanyak yang kita boleh ambil pengajaran pada hari ini tentang bagaimana rugi dan malangnya kalau kita menjadi orang-orang yang menyesal akibat daripada percakapan kita, akibat daripada perbuatan kita sendiri. Yang mana penyesalan ini tidak berhenti setakat di dunia, tapi penyesalan ini Allah rakamkan. Lagi banyak penyesalan, ungkapan-ungkapan penyesalan ini yang berlaku di kalangan al-hasarat ini, orang-orang yang menyesal ini pada hari kiamat. Yang ini insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bincangkan pada kuliah pada akan datang. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Moga-moga kita sentiasa mendapat rahmat dan bimbingan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.